warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bersama dalam majlis ilmu. Kita akan membincangkan berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini saya akan sebutkan berkaitan dengan beberapa pemerintah dan kerajaan di tanah Arab sebelum daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi basically tanah Arab ini dikenali ada 4 pemerintahan yang besar. Satu pemerintahan di Hijaz, yakni merangkumi Makkah dan juga Madinah. Sekarang ini Hijaz. Satu pemerintahan di Syam. Syam sekarang ini adalah bumi Syria, Jordan, bahkan dulu Palestin juga termasuk dalam Bilad Syam. Kemudian kerajaan Yaman di sebelah utara Hijaz ataupun sebelah utara Makkah hari ini. Dan yang keempat adalah kerajaan Al-Hirah di Iraq. Al-Hirah di Iraq. Baik. Jadi kalau kita nak sebutkan satu-satu di setiap kerajaan dan juga tempat ini ada pelbagai raja ataupun kerajaan yang hidup di sesuatu tempat. Antaranya di Yaman ada beberapa kerajaan yang disebutkan dalam buku ini. Sebelum dari 600 tahun sebelum Masihi, 100 tahun sebelum Masihi, dan kemudiannya ada menyebutkan 300 tahun selepas Masihi. Cuma saya nak petik satu kisah yang masyhur. Disebabkan kisah ini terdapat dalam Al-Quran, maka kita akan fokuskan kepada kisah yang juga terdapat dalam Al-Quran. Iaitulah pada tahun 523 Masihi. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun 570 Masihi. So kira-kira 50 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW peristiwa ini berlaku. Itulah seorang pemerintah di Yaman yang merupakan daripada kalangan Yahudi yang bernama Zuwas. Iaitu dia telah melancarkan satu gerakan yang ganas dengan memaksa penduduk Najran yang beragama Kristian agar keluar daripada agama mereka. Jadi bila mana penganut-penganut Kristian ini enggan untuk tunduk kepada kerajaan pada ketika itu, maka kerajaan tersebut bertindak untuk menggali parit yang besar, yang kemudiannya parit itu dipenuhi dengan api dan dinyalakan serta dihumban semua yang mana tidak mahu untuk meninggalkan agama mereka. Jadi ini adalah satu daripada tragedi pembunuhan beramai-ramai oleh orang Yahudi terhadap orang Nasrani. Mana sejarah mereka pun dah ada menyebutkan kisah mana pembunuhan beramai-ramai. Ini kisah ini disebutkan, ayatnya pendek sahaja dalam surah Al-Buruj. Allah Subhanahu wa taala sebut qutila ashabul ukhdud, iaitu celakalah, matilah
binasalah. Yang disebutkan Ashabul Ukhdud ini mereka yang menggali parit tersebut, yang menggali parit untuk buat parit dan minta untuk orang Nasrani meninggalkan agama mereka. Namun di dalam Sahih Muslim hadisnya panjang. Jadi kita akan bahaskan hadis ini. Dia cerita tentang kisah yang mungkin kita biasa juga mendengar. Mungkin kecil dulu pernah dengar cerita tentang Ashabul Ukhdud. Jadi itulah kisah yang kita akan bincangkan bersama dengan ibarah pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ini. Baik, di hadis ini adalah hadis sahih. Hadis riwayat Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablikum wa kana lahu sahir فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. Jadi Nabi SAW menyebutkan satu ketika yang tadi namanya Zulnuwas tadi. Dia adalah seorang raja yang mana raja ini dia memiliki seorang ahli sihir, seorang ahli sihir. Dan ahli sihirnya itu telah pun sampai kepada umur yang tua, umur yang dah tua. Maka dia pun berkata kepada raja, wahai raja, aku ini dah tua, maka hantarkan kepadaku seorang kanak-kanak agar aku dapat mengajarkan kepadanya sihir. Ya, jadi nak cari pengganti dia. Jadi dalam rangkap cerita yang pertama, rangkap pertama cerita ini, yang ini kita tengok raja-raja yang terdahulu, kenapa mereka kebanyakan mempunyai ahli sihir. Kita sebutkan cerita tentang Nabi Musa kan, kalau lagi lama, cerita ni 50 tahun sebelum kelahiran Nabi. Kalau lagi lama malah cerita Nabi Musa. Juga ada ahli sihir yang kita tahu dan kenali, cerita Fir'aun. Jadi kenapa raja mesti ada ahli sihir? Apa tugas ahli sihir? Ahli sihir ini sebenarnya dia bukan menyebabkan, kalau sebagaimana pada zaman Nabi Musa AS, yang mana tongkat ahli sihir berubah menjadi ular. Sebenarnya tongkat itu tidak berubah. Tongkat itu masih lagi seperti mana tongkat yang asli, cuma yang berubah itu adalah keadaan ataupun pandangan orang terhadap tongkat tersebut. Itu namanya sihir. Sebab sihir ni dia adalah menipu. Ini menutup pandangan orang untuk melihat kebenaran yang ada di depan mereka. Sebab itu ahli sihir Fir'aun ketika mana Nabi Musa AS melemparkan tongkat baginda, memang betul-betul berubah menjadi ular, bukan sihir. Maka mereka pun amantu bi Rabbi Musa, kami beriman dengan Tuhan Musa. Kenapa? Mereka yakin bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS itu mustahil sihir, sebab mereka adalah ahli sihir. Mereka tahu bagaimana sihir itu bermain. Dan ketika mana Nabi Musa melemparkan tongkatnya, maka benar-benar menjadi ular dan juga memakan ular-ular kecil mereka tersebut. Jadi ahli sihir ini kerjanya adalah untuk, kalau dalam bahasa kita sebut macam cover lah, cover kesalahan pemerintah. Dalam masa yang sama, dia akan membuatkan pemerintah itu dilihat sebagai pemerintah yang hebat, sebab melakukan sesuatu yang di luar kemampuan batas manusia biasa. Mana manusia biasa tak boleh buat macam dia. Bahkan dia dapat menghasilkan sesuatu yang menyebabkan orang rasa takut dan gerun, menyebabkan orang akan duduk dan patuh sahaja terhadap raja tersebut. Jadi ahli sihir dan raja ni dia ada hubungan yang kuat. Raja mempunyai kuasa, ahli sihir ni yang mana akan membantu raja untuk mengekalkan kuasa.
Sebab tu bila ahli sihir Fir'aun telah beriman, Fir'aun sangat marah. Dalam masa yang sama sebenarnya dia takut. Dia kata, kenapa kamu beriman sebelum aku memberi izin kepada kamu untuk beriman? Dan kemudian dia kata dia akan sembelih anak-anak kamu. Aku akan akan bunuh, memalukan wanita-wanita kamu. Jadi mengancam ahli sihir tersebut. Tapi ahli sihir itu tetap dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak sebutkan ahli sihir ini mempunyai peranan yang besar kepada raja, hingga kan raja sangat memerlukan ahli sihir tersebut, dan keduanya memerlukan di antara satu sama lain. Baik. Kalau hari ini raja ataupun pemerintah, bukan semestinya raja, maknanya pemerintah hari ini, adakah pemerintah hari ini mempunyai sihir, ahli sihir? Ada. Jadi ahli sihir modern ini bukanlah sihir sebagaimana yang kita fahami dengan makna sihir buat benda yang di luar biasa tu. Tapi sihir yang dimaksudkan modern hari ini adalah dalam bentuk duit-duit, dalam bentuk maknanya kekuasaan, dalam bentuk pengaruh, dalam bentuk pembangunan. Jadi untuk mengekalkan kuasa ni, antaranya adalah wang, politik wang. Jadi itu juga sebahagian daripada kita kata sihir moden lah. Menyebabkan orang yang akan ikut dia ke mana ataupun apa yang orang suruh buat kerana wang dia, ataupun kedudukan, ataupun pengaruh. Baik. Apa yang dilakukan oleh ahli sihir ini, dia kata kepada raja tersebut, aku ini telah pun tua, maka hantarkan kepada aku seorang kanak-kanak yang aku akan ajarkan kepadanya sihir. Jadi kenapa ahli sihir ini dia minta kepada raja untuk beri ataupun datangkan kepadanya kanak-kanak untuk dia carikan pengganti? Apa kepentingan dia, ahli sihir ni? Apa kepentingan dia di dalam kerajaan tersebut? Kalau dia dah mati pun, orang tak akan ingat dia pun. Berbanding kalau raja, lainlah kan. Ahli sihir ni, orang tak akan ingat dia. Ataupun maknanya lah dia mati pun tak ada apa yang dia boleh dapat pun. Bukan dia boleh dapat elam ke apa ke kan. Jadi kenapa dia tetap maknanya nak cari pengganti bagi dirinya? Kerana yang pertama ini adalah kerja syaitan. Dari sudut dia akan tetap maknanya suruh ataupun gesa, sebab sihir ini memang mainan syaitan, sumbernya daripada syaitan. Maka dia akan cuba untuk nak cari penggantinya. Yang kedua, seseorang yang mana walaupun dia ahli sihir, tetapi dia tetap memperakui dan dia merasakan apa yang dia buat itu adalah benar. Sebab apa buktinya? Buktinya adalah dia tak bertaubat. Jadi dia rasa apa yang aku buat ni adalah betul. Maka apabila dia rasa benda yang dia buat itu betul, dia nak wariskan apa yang dia buat itu kepada orang lain. Di sini kita dapat pengajaran. Apabila kita meyakini, insya-Allah maknanya agama kita Islam adalah agama yang benar, agama yang betul, maka kita juga kena ada sifat ahli sihir ini. Bukan belajar sihir, tapi sifatnya iaitu dia nak maknanya transfer apa yang dia faham, apa ilmu yang dia tahu kepada orang lain, supaya ilmu itu tetap diwarisi, difahami dan juga diajarkan, disebarkan. Ini satu karakter yang mana walaupun daripada musuh ataupun daripada entiti yang jahat, tetapi maknanya kita boleh melihat dari sudut potensi kebaikan yang ada di situ adalah berusaha untuk maknanya nak cari pengganti agar disebarluaskan. Jadi sepatutnya apabila kita ini berada dalam agama Islam, yang mana kita yakin akan kebenaran Islam, rasa ingin menyebarkan kebaikan itu sepatutnya lebih lagi daripada orang yang berada dalam kesesatan.
sepatutnya. Baik. Dan disebutkan bahawa aku hantarkan kepada aku gulam ni, umur ni mungkin dalam sekitar 8 ke 10 tahun. Umur yang budak-budak muda, sekolah rendah lah kita kata. Kenapa dipilih sekolah rendah? Budak-budak, kerana budak-budak ni lebih mudah untuk menghadam sesuatu, kerana fitrah mereka bersih, ataupun mereka berada dalam keadaan kalau orang bawa ke mana pun mereka akan ikutkan. Sebab itu hadis Nabi SAW menyebutkan, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap daripada kelahiran itu, maka kelahiran itu dilahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidunahu aw yumajjisunahu aw yunassirunahu, maka ibu bapanya lah yang bertanggungjawab untuk dia menjadi Yahudi ataupun Majusi ataupun Nasrani. Anak-anak ni lahir dalam keadaan fitrah. Kita beruntung mana agama Islam ini adalah agama fitrah. Maka kita nak kena challengekan anak-anak itu supaya terus mengikut fitrah, bukan maknanya against the fitrah. Jadi kita nak kena challenge anak-anak untuk ke arah kebaikan. Jadi sebab itu Nabi SAW sendiri minta kita ajar anak-anak kita pada umur 7 tahun. Jadi umur yang muda kan, bukan 17 tahun, 7 tahun dah ajar, kemudian sikit demi sikit dimasukkan dan sudut elemen kefahaman terhadap Islam. Jadi pentingnya dari sudut kita melihat anak-anak kita, tak apalah main surau main ke, tak apalah kan, tak ada masalah. Kalau saya tak ada masalah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan generasi inilah yang akan lahir daripada generasi yang dekat hati dengan surau, insya-Allah. Baik. Jadi bayangkan kalau raja dia buat pengumuman untuk mendapatkan seorang kanak-kanak yang nak menjadi pengganti ahli sihir. Bayangkan ada pengumuman situ. Dia orang yang boleh dekat dengan raja. So sudah tentulah maknanya orang yang isi borang nak daftar anak dia ramai lah. Sebab apa? Sebab nak jadi orang yang kandang raja kan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, rencana Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang budak ini yang terpilih. Maknanya kualiti yang ada pada budak ini sudah tentulah kualiti yang lebih hebat berbanding kanak-kanak yang lain. Maknanya raja sendiri maknanya melihat ada kualiti pada budak ini, dan itu adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana budak inilah yang mana akan menyebarkan agama yang benar kepada penduduk itu. Baik. فبعثنا إليه غلاما يعلمه فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فعجبه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وفعل إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى راهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو كذلك baik. Jadi budak ni pun maknanya dah dia terpilih untuk menjadi pewaris kepada ahli sihir. Ini pun dia pergilah ke istana belajar sihir. Cuma Allah izin, maknanya all the way dia nak pergi ke istana tersebut, dia akan melintasi satu jalan dan dia akan bertemu dengan seorang rahib. Sebab Nasrani dipanggil rahib lah. Jadi rahib ni adalah orang yang berilmu. Kalau kita nak sebutkan ahli ibadat Arabi kan, rahib ni dalam kalangan orang Nasrani, ulama dia lah, adalah ahli ilmu. Jadi nak sebutkan kepentingan ahli ilmu di sini, yang mana ketika mana dia menyebarkan dakwahnya, menyebarkan kebenaran kepada budak ini, yang mana budak ini juga adalah fitrahnya tadi kita sebutkan adalah kebaikan, maka budak inilah yang akan menjadi pendakwah yang besar satu hari. Jadi ini nak sebutkan kepentingan ilmu pengetahuan berbanding dengan
berbanding dengan semata-mata ibadah. Dalam hadis yang lain kita akan lihat cerita tentang pemuda yang membunuh 99 orang. Ketika mana dia datang bertemu dengan seorang ahli ibadah, ditanya kepada ahli ibadah, adakah bagi aku taubat? Ahli ibadah tu biasa ahli ibadah kan, aku ni buat semayang lama dan sebagainya. Jadi bagi orang yang bunuh 99 orang tanya kepada dia kan, adakah baginya taubat? Bismillah kan, dia kata tak ada bagi kau taubat kan. Apa yang lagi tu buat, dia bunuh orang tu, cukup selesai. Kemudian dia pergi berjumpa dengan ahli ilmu, dan bila dia bercakap dengan ahli ilmu tu, dia tanya adakah bagi ku taubat? Maka ahli ilmu tu mengatakan ya. Maka selagi mana nyawa belum di kerongkongan, selagi mana maknanya belum terbitnya matahari daripada sebelah barat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat seorang hamba-Nya, walaupun besar mana dari sudut dosa-dosa. Jadi dah sebutkan kelebihan dan keutamaan ahli ilmu. Maka sebab itu kita juga maknanya mengisi diri kita dan mengisi generasi kita yang akan datang, anak-anak kita, dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu pengetahuan berkaitan dengan agama, ataupun apa yang mereka minati, channelkan kepada agama. Dalam bab engineering pun maknanya boleh, apa manfaatnya terhadap agama. Baik. Kemudian budak ni, dia kata bila mana kita bayangkan di rumah dia, di istana, rahib bertanya. Jadi bila dia pergi berjalan nak ke istana, dia akan singgah dulu. Maka dia pun akan lewat sampai ke istana. Jadi bila lewat sampai, ahli sihir ni marah lah, kenapa kamu lambat sampai. Bahkan pernah disebutkan di hutan dan sebagainya. Kemudian bila dia nak balik, dia akan lalu sekali lagi bertemu dengan rahib ni dan pulang ke rumah ni. Ibu bapa ni pula marah kan, kenapa balik lambat kan, budak-budak kan, kenapa balik lambat dan sebagainya, risau. Maka rahib ni pun kata kepada budak ni tadi, kalau kamu takutkan kepada ahli sihir tadi, kalau takutkan dia marah, kamu bagi tahu kepada dia, ahli keluarga aku ni telah maknanya menghalang aku. Tak kisahlah mungkin menyebabkan aku lambat, disebabkan lambat bersiap ke sarapan, lambat siap dan sebagainya, tak kisahlah. Dan apa pun, maknanya ahli keluarga aku yang menyebabkan aku lambat, sebab tu aku lambat sampai. Dan bila kamu balik, kamu beritahu ahli keluarga kamu bahawa ahli sihir tadi telah menyebabkan aku lambat. Patutnya kelas 2 jam, 3 jam, tapi sekali kelas 5 jam, jadi lambat. Jadi kalau kita fikirkan, rahib ini macam mengajarkan budak ni untuk menipu kan? Sebab tak bercakap benar kan, menipu. Jadi kalau kita tengok dalam Islam sini, ada keadaan yang seseorang itu boleh berbohong. Antaranya ketika mana di dalam peperangan, yang keduanya untuk mengislahkan, iaitu untuk memulihkan hubungan di antara dua pihak. Jadi rahib ini sedang mengajar budak ni supaya dia mendapat, sebab apa yang budak ini belajar daripada rahib itu mempunyai maslahah yang lebih besar, iaitu tauhid dan juga keimanan. Saat raja pada ketika itu adalah raja yang zalim dan raja yang mana mengaku dirinya Tuhan, menyebabkan dia minta ataupun dia paksa orang untuk sembah dia. Siapa yang tak mengaku dia Tuhan, maka dia akan lemparkan ke dalam parit. Maka maslahah yang besar, iaitu nak menjadikan budak ni sebagai budak yang beriman. Maka rahib itu melihat kepada boleh maknanya budak ni berbohong dari sudut apa? Dari sudut untuk nak perbaiki hubungan di antara budak ni dengan ahli keluarganya dan juga ahli sihir. Tapi bukanlah bermakna kita nak belajar anak-anak kita bohong, tidak kan? Sebab apa? Sebab tak ada keperluan. Tapi budak ini tadi dalam situasi berada di tempat yang mana majoritinya adalah orang yang kafir,
bahkan bukan segala kafir yang bermusuhi itulah orang-orang yang beriman pada ketika itu, maka di sini adanya rukhsah, adanya keringanan. Baik. Maka bila berlaku begitulah yang berlaku seharian dalam kehidupan budak itu, rutin harian ni. Cuma satu ketika idza ata ala dabatin azimatin qad habasat nas faqala al-yawm a'lamu as-sa'ir al-afdal am ar-rahib al-afdal fa'aqadha hajaran faqala Allahumma in kana amru ar-rahib ahabba ilayka min amri as-sa'ir faqtul hadhihi ad-dabbah hatta yamdi an-nas faramaha faqatalaha wa madha an-nas. Baik. Jadi pada satu ketika ada berlaku peristiwa, ada seekor dabah. Dabah ni binatang melata. Ini binatang melata yang besar. Ada yang sebut binatang melata ni maknanya yang berkaki lah. Sama ada berkaki 2 ataupun berkaki 4. Baik. Tapi bukan dinosaur, bukan cerita dinosaur. Pada habasat nas. Jadi binatang ni dia telah ada di satu jalan utama kebanyakan orang. Maka budak ni dia melihat ini adalah peluang. Ini berlakunya musibah ni kepada manusia ni, ini adalah peluang. Peluang apa? Ada 2. Yang pertama, peluang untuk dia mengetahui apakah yang dia belajar daripada rahib itu lebih betul, benar, ataupun apa yang diajar oleh sihir itu yang benar. Yang kedua adalah peluang untuk dia berkhidmat kepada manusia, agar apabila dia berkhidmat buat baik kepada orang kenali dia, orang tahu dia, maka disitulah maknanya akan mudah dakwah itu untuk nak disampaikan. Baik. Jadi apabila budak ni pun kata tadi, dia kata dia ambil hari ni aku akan lihat sama ada apa yang diajar oleh rahib itu lebih baik ataupun daripada sihir. Maka dia pun ambil batu, disebutkan Allahumma, sesungguhnya ya Allah, in kana amrul rahib, kalaulah apa yang diajar oleh rahib itu lebih engkau sukai berbanding daripada apa yang diajarkan oleh ahli sihir, maka faqtul hadhihi dabbah, maka dikata bunuhlah dabah ini, binatang yang besar ini. Budak ni dia tak kata maknanya aku akan bunuh, tapi dia kata bunuhlah. Maknanya dia minta Allah Subhanahu Wa Taala untuk bunuh, tetapi dia melakukan dengan mengambil batu sebagai usaha. Jadi di sini kita melihat usaha kita memerlukan kepada tawakal. Bahkan tawakal, selalu kita kata apa, usaha dan tawakal kan. Tawakal lebih dahulu daripada usaha. Maknanya kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan rezeki seharian kita bekerja, kemudian kita berusaha. Kita kadang-kadang terbalik, usaha dulu baru tawakal. Jadi tawakal terlebih dahulu dan juga kemudian usaha. Jadi budak ni usaha sebab apa? Yang pertama, diminta pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah bila dia baling itu, maka jelas bagi dia yang mana yang betul, yang mana yang salah. Tetapi bagi orang yang melihat budak itu, maka orang akan anggap bahawa budak ini sedang praktik dia punya sihir dia. Dia akan mendapat pengaruh, nama baik dia juga akan dikenali oleh ahli sihir. Menyebabkan ahli sihir pun rasa bangga lah, dia nak murid aku kan. Jadi bijaknya budak. Jadi dia tak suruh, maknanya bunuh dapat itu tanpa dia buat apa-apa, tapi dia ambil batu dan dia balik. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dabah itu mati, binatang itu mati, hinggalah manusia dapat berjalan. Kemudian dia datang, kemudian dia datang kepada rahib, kemudian dia beritahu kepada rahib atas apa yang berlaku. Maka rahib itu mengucapkan satu perkataan, ya bunayya anta al-yawm afdal minni qad balagha min amrika ma ara. Wahai budak, engkau pada hari ini telah pun maknanya menjadi lebih baik daripadaku, dan engkau akan menjadi seseorang. Ini kita
dapat lihat di sini keikhlasan rahib itu tadi apabila dia menyampaikan dakwah kepada budak itu. Jadi kalau nak sebutkan dari sudut dia tak dapat apa-apa ganjaran mengajarkan agama, tapi dalam masa yang sama dia akan diseksa ataupun akan ditangkap kalau dia dapat diketahui bahawa dia mengajarkan agama itu kepada budak kita. Jadi kita tahu daripada mana keikhlasannya, kerana dia mampu untuk mengucapkan kepada anak murid dia bahawa kau lebih baik daripada aku. Hari ini kita nak jumpa guru yang mengatakan kau lebih baik daripada aku ni susah sikit. Bukan tak ada. Tapi biasanya ada murid itulah yang mana tunduk kepada guru, apa sahaja yang guru buat tak boleh hentikan. Jadi nak sebutkan ikhlas lelaki ini tadi, maknanya dia mengajarkan kepada muridnya dan dia beriktiraf muridnya itu akan menjadi lebih baik daripada dirinya. Wa innaka satubtala fa inni butulita fala tadullu alayya wa kana al-ghulam yabra'u al-akram wal abras wa yadaw an-nas. Jadi lelaki ini maknanya rahim ini dia kata mulai pada hari ini kau boleh maknanya dah bebas, kau boleh maknanya sebarkan maknanya manfaat, maknanya dia dah teguh dari sudut keimanan dia, keyakinan dia, dan dia sebutkan dengan keyakinan kau ini engkau akan diuji. Jadi nak sebutkan seseorang bila mana dia menyatakan keyakinan, keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji orang tersebut untuk menyatakan bahawa benarkah kamu ini beriman. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut am hasibta an tadkhulal jannata wa lamma ya'tikum mathalun min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra. Adakah kamu nak mengatakan kamu layak untuk mendapat syurga sedangkan belum lagi kamu diuji sebagaimana orang-orang yang terdahulu yang dijanjikan syurga? Adakah kamu nak mengatakan bahawa kamu beriman dalam ayat yang lain yang belum datang ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji betapa benarkah apa yang kamu yakini dan imani tersebut? Maka orang yang beriman, dia yakin dengan keimanannya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji dia. Sebab itu para nabi, para rasul adalah orang yang paling banyak dan paling besar dapat ujian. Kerana ujian itulah yang mengangkat kedudukan seseorang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka budak ini pun macam biasa, bahkan dia diberikan kemampuan untuk menyembuhkan penyakit sopak, penyakit kulit, penyakit maknanya buta, bahkan dia mampu merawat tangan-tangan manusia. Kemudian satu hari ada daripada kalangan menteri raja, dia ni maknanya telah buta, mata dia telah buta. Maka bila dia dengar tentang budak ni mampu untuk menyembuhkan buta, menyembuhkan mata penglihatan, maka dia pun bagilah kepada budak ni harta benda yang sangat banyak, hadiah yang sangat banyak. Maka kata menteri ni, bukan raja ni, menteri dia, salah seorang daripada kabinet raja dia, kata kalau kamu boleh sembuhkan, aku akan berikan lebih banyak lagi. Maka budak ni kata apa? Faqala inni la ashfiya ahadan innama yashfi Allah fa in anta aminta billah da'awta Allah fa shafaka fa amana billah fa shafahu. Ini budak ni dia pandai, dia nampak peluang dari sudut yang minta kepada dia untuk maknanya dia sembuhkan penyakit itu bukan orang-orang biasa, tapi menteri. Jadi kalau menteri ni ada kuasa, ada pengaruh, ada maknanya dari sudut kedudukan harta dia, kalau dia beriman, maka akan lebih ramai orang yang akan beriman. Maka digunakan peluang ini, dia beritahu kepada menteri tersebut, dia kata aku ni tak mampu untuk sebenarnya untuk menyembuhkan orang. Ini bukti dari sudut walaupun dia mampu untuk berbuat demikian, dia tahu bukan dia yang buat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kemampuan tersebut. Maka budak ni kata,
Kalau kau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan kamu. Maka lelaki ini ataupun menteri ini tadi dia beriman, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyembuhkan penyakit buta menteri ini tadi. Maka menteri ini pun datanglah bertemu dengan raja, mesyuarat. Raja panggil meeting, mesyuarat. Fajalasa ilaihi kama kana yajlisu. Faqala lahu al-malik, man radda 'alaika basara. Siapa? Maka raja bertanya kepada menteri ini tadi, salah satu dia pada pegawai dia tadi, siapa yang menyembuhkan mata kamu tu? Bukan kamu ni buta ni. Maka jawab menteri ni apa? Qala rabbi. Dia kata Tuhanku. Maka raja ni pun pelik. Qala walaka rabbun ghairi. Adakah engkau mempunyai Tuhan selain daripada aku? Qala rabbi wa rabbuka Allah. Maka menteri ini pun mengatakan bahawa sesungguhnya Rabb aku dan Rabb engkau adalah Allah. Maka raja pun mengambil lelaki ini, maknanya menangkap lelaki ini dan mengazab dia hinggalah dia bagi tahu siapa yang ajar kau benda. Maka akhirnya menteri itu pun dia tak tahan, dia bagi tahulah, kata budak itulah yang ajar ulang. Maka raja pun memanggil ulang budak ni. Faqala lahu al-malik ayyu badiyya qad balagha bi sihrika ma tabra'at wal absar fa taf'al wa taf'al. Faqala inni la ashfi ahadan illa man yashfi Allah fa aqalahu falam yu'azzibuh. Maka dia pun tanyalah kepada budak ni, betulkah kau yang mengajarkan dia ni tentang maknanya tadi tidak ada yang boleh menyembuhkan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka budak ni pun maknanya diseksa hinggalah dia pun maknanya tak tahan. Jadi budak kan, dia pun tak tahan, maka dia pun terbocor rahsia tentang rahim tadi. Maknanya dia konsekuensi. Jadi dipanggillah rahim itu sama juga. Kemudian rahim itu akhirnya dibunuh. Maknanya raja itu minta untuk kamu keluar daripada agama kamu, kalau tidak aku akan bunuh kamu. Maka rahim itu mana teguh dengan keimanannya, maka akhirnya dipancung dan mati. Jadi raja ini pun beralih kepada budak ini. Maka raja kata kepada budak ini, kembali kamu ataupun keluar kamu daripada agama kamu. Maka budak ini pun kata, aku tak mahu. Maka apa yang dia buat, raja ini pun dia panggil dia punya tentera-tentera dia. Raja ni kata, kamu pergi naik ke bukit yang tinggi, bukit-bukit sekian, naik daki bukit yang tinggi, kemudian kamu tolak dia jatuh daripada bukit tersebut. Sebelum kamu tolak dia, kamu tanya dia. Jadi kalau duduk dalam keadaan duduk dalam istana ni, mungkin dia tak mau kembali ataupun tak mau keluar daripada agama rahim itu tadi, agama Nasrani. Tapi kalau ancam dia, mungkin bila dia dah nampak tempat tinggi jatuh dan sebagainya, mungkin dia takut, maka tanya dia dulu. Sebab apa? Sebab raja ni pun tahu rahim tadi dituai pancung. Sebab apa? Dia tahu inilah sumber dia. Tapi budak ni masih lagi boleh, maknanya nak align dia punya pemikirannya supaya dia keluar daripada agama asal. Jadi raja ni nak menggunakan kesempatan supaya budak ni kembali kepada sihir dia dan juga kembali mengiktiraf raja itu sebagai Tuhan. Maka bila mana tentera-tentera dia naik ke atas bukit tadi, maka kata budak ni, faqala Allahumma kfinihum bima syi'ta farajafa bihim al-jabalu fasaqatu. Jadi bila dah sampai ke atas bukit tadi, dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyebabkan bukit itu bergegar dan tentera-tentera tadi semua maknanya jatuh habis. Jadi dia pun turun daripada bukit itu dengan
Wajah yamshi ilal malik, dia jalan dengan selambanya kepada raja. Maka raja ini tak puas hati, dia panggil lagi sebahagian tentera dia. Dia minta tentera dia bawa budak ni naik ke kapal ataupun bot sampai, bawa dia ke tengah laut. Jadi tanya dia sama juga, dia nak kembali kepada agama yang dia sebelum ini ataupun tidak. Kalau tidak, buang dia jatuh, maknanya ke dalam laut. Maka budak ini tadi sama juga dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan bot ataupun sampan tadi tenggelam, tetapi budak ini tak tenggelam. Allah selamatkan dia. Dia pun jalan bertemu semula dengan raja tersebut. Dan raja itu sebutkan, faqala lahu al-malik ma fa'ala ashabik, qala kafanihim Allahumma faqala lil-malik innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amaruka bi. Maka raja ni pun tanya, apa yang kau buat? Aku tak buat apa, Allah Subhanahu Wa Taala yang menguruskan mereka. Maka budak ni bagi cadangan. Dia kata, raja, kalau kau nak bunuh aku boleh, tapi kau kena ikut syarat-syarat yang aku letakkan, iaitu wa ma huwa qala tajma'un nas fi sa'idin wahid wa tusallibuni ala jiz'in thumma khudh sahman min kinanati thumma da'i sahman fi kadil qus thumma qala bismillah rabbil ghulam thumma rmini. Jadi dia kata kepada raja, kau nak buat boleh, nak bunuh aku boleh, tapi kau panggil semua orang berkumpul dekat bukit yang tinggi, letak aku dalam keadaan salib, kan? Kemudian ambil satu anak panah. Jadi sebelum kau nak panah aku tu, kau kena sebut bismillah bi rabbil ghulam, bismillah dengan nama ghulam ini, maka lepaskan panah itu. Bila terkena aku, maka aku akan mati. So raja ni dia tak fikirlah, dia tak fikir dari sudut maknanya apa impak ataupun apa kesan daripada perbuatan tu. Sebab dalam kepala dia fikir apa? Tidak bunuh budak ni. Sebab 2 kali dah dia suruh tentera-tentera dia bunuh, tapi budak ni tak mati, tentera dia yang mati. Maka dia pun panggil, dan akhirnya maknanya dia berada dalam keadaan itu. Raja ni tadi pun maknanya buat seperti mana apa yang disuruhkan. Dan ketika mana raja itu melepaskan busur panah tadi, kena kepada budak ini dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka budak itu pun mati. Famata faqala an-nas. Jadi apa yang berlaku kepada manusia ketika itu, manusia pun berkata, minna bi rabbil ghulam, kami beriman dengan Tuhan ghulam ini. Amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam. فأتى الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالمخدود. Jadi ada datang kepada dia orang suruhan dia kata, kau tengok apa yang telah kau lakukan ni. Jadi orang lebih ramai maknanya memeluk agama budak ini tadi. Maka dia pun dengan marahnya, maka dia perintahkan tentera-tentera dia tadi, buatlah parit yang besar tadi, dan dia menyalakan api. Dan dipaksa siapa yang mana tak mau buka mulut untuk kembali kepada maknanya menyembah raja tersebut, dia akan jatuh ataupun terjun ke bawah. Sampailah kepada giliran seorang ibu yang mana ja'at imra'ah, yang mana dia sedang membawa anak kecil dia, wa ma'a sabiyin laha fataqa'asat. Jadi dia rasa macam kalau dia diri sendiri tak apa. Ini mungkin fitrah ibu-ibu wanita kan. Dari sudut kalau berlaku benda-benda demam ke diri sendiri tak apa, tapi kalau anak demam, sakit dan sebagainya, apatah lagi nak mati bersama, maka ibu ni sangat berada dalam keadaan goyah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan budak ini, jadi bayi ini berkata-kata, ya ummi isbiri fa innaki 'alal haq
Wahai ibuku, sabarlah, sesungguhnya engkau adalah dalam keadaan yang hak, maka dia pun terkejut. Jadi itulah kisah Ashabul Ukhdud. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, mentionkan dalam surah Al-Buruj, salah satu daripada kisah yang mana daripada Raja Yaman yang bernama Zulnuwas. Jadi kalau kita tengok Yaman ini sangat dekat dengan Makkah, dan Yaman ini mempunyai ataupun tempat yang sangat signifikan kepada Nabi SAW dan juga para sahabat. Kerana para sahabat pergi berhijrah ke Habsyah. Habsyah di Yaman, yang mana di Habsyah itulah yang mana para sahabat berlindung di bawah kerajaan ataupun raja Kristian ketika itu. Dan kemudiannya disebutkan pada tahun 6 Hijrah, raja itu memeluk Islam secara senyap-senyap. Dia mengutuskan surat kepada Nabi SAW dan dia menjadi sekutu kepada Nabi SAW. Jadi itu kisah dan tentang seorang raja di Yaman, InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat pengajaran daripada kisah ini tadi. Jadi kita lihat bahawa dari sudut, pelbagai sudut yang kita sebutkan, saya nak konkludkan bahawa apabila budak ini tadi dibagi tahu kepada raja itu, kau nak bunuh aku boleh, tapi dengan satu syarat, maknanya dengan apa yang disebutkan tadi lah. Dia nak sebutkan, dia meyakini dari sudut setiap perkara, kehidupan, kematian, dari sudut adanya rezeki, dikurangkan rezeki, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala atas izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dengan kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hiduplah di atas muka bumi ini untuk mencari kebaikan dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita, tanpa kita melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.